Kewujudan penempatan setinggan warga asing sejak lebih 10 tahun lalu semakin membimbangkan penduduk Taman Alam Jaya di Kuala Selangor. Jadi untuk laporan penuh kita terus saja bersama Samsia Samsi di Studio Berita RTM Selangor. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Berselindung dalam ladang kelapa sawit, warga asing dilihat seolah-olah tidak takut dengan pihak berkuasa. Ini apabila wujud penempatan setinggan lengkap dengan kedai sehingga menimbulkan kebimbangan penduduk di kawasan perumahan Taman Alam Jaya di Kuala Selangor. Pengerusi kawasan Rukun Tetangga KRT Taman Alam Jaya, Rizal Nur Hisham Idris berkata, penempatan warga asing rata-ratanya warga Indonesia berhampiran taman perumahan itu dipercayai sudah wujud sejak 10 tahun lalu. Katanya penduduk sering terserempak dengan warga asing yang tidak diketahui status itu melalui jalan tikus ke penempatan setinggan warga asing dan jumlah mereka dilihat semakin ramai. Ini menimbulkan kerisauan penduduk mengenai tahap keselamatan mereka apabila wujud penempatan setinggan warga asing yang dibiarkan tanpa sebarang penguatkuasaan. Harapan saya harap pihak berkuasa dapat bantras macam penantang taman izin, terutama mereka yang bekerja sini tanpa permit pun saya rasa dalam 70% memang ada yang tanpa permit, yang tak lesen, bawa kereta, bawa kenderaan, bawa lori, lepas tu yang duduk sini tanpa permit menggunakan visa pelancong lah. Bekerja di sini pun memang ramai. Projek pembangunan kilang perindustrian yang rancak dilaksanakan di kawasan itu turut menyumbang kepada lambakan pekerja warga asing seperti Indonesia, Nepal dan Bangladesh sehinggakan deretan kedai dan rumah penduduk dijadikan asrama. Kawasan kedai yang tidak terurus dan kotor menimbulkan rungutan penduduk kerana dipenuhi sampah, sisa sirih dan lambakan baju yang tersidai selain mabuk sehingga berlaku pergaduhan sesama sendiri. And then kat taman sendiri, anak saya masa dia sekolah rendah dulu, memang saya tak bagilah dia pergi ke taman. Sebab dekat situ boleh katakan kebanyakan orang dia je yang duduk kat situ. Apa lagi kalau malam-malam, dia orang akan minum minuman keras, mabuk dan botol atau tin dia orang akan campak lah sepanjang balik tu. Kalau makcik sapu kat laman, kat luar tu tepi jalan tu memang banyak lah botol-botol macam tu kan. Masalah sekarang ayah had, diorang ramai kan diorang tak kerja. Kadang-kadang petang-petang maghrib ada yang mabuk. Itu masalahnya kan, mabuk diorang jalan yang kawan pegang. Itu masalah kekotoran. Campak merata-rata belakang. Kalau diorang pindah, tilam bantal letak depan rumah, diorang tinggal, diorang pindah. Pindah mana? Pindah sini, pindah blok sana, pindah sini. Itu kerja diorang. Jadi satu rumah sampai 10 orang, 15 orang. Jadi masalahan kita kadang bisin. Lepas tu kekotoran, kebersihan diorang tak jaga. Lepas tu macam diorang yang pakai motor pun memang tak ada berlesen lah. Kalau langgar anak-anak kita naik motor, lalu anak kita naik bersikal, kadang diorang langgar pun jadi masalah bagi kita lah. Bagi meningkatkan keselamatan di kawasan taman itu, pihak KRT bersama Jawatan Kuasa Penduduk JKP sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan keselamatan taman perumahan ini, termasuklah membuat rondaan pada setiap malam. Penduduk juga berharap pihak berkuasa dapat mengambil tindakan kerana laporan telah dibuat. Hasil karya 7 artis wanita kini ditampilkan buat tatapan umum dalam pameran Lakar Wanita 2016 di Galeri Shah Alam. Pameran memperlihatkan beberapa tema, bahan dan idea yang menyentuh pelbagai isu. Ketujuh-tujuh artis itu ialah Zuriati Muhammad Syari, Nur Hidawati Muhammad Amin, Eliza Hashim, Siti Hajar Abdul Rahman, Noriza Arzain, Norwani Mat Nawawi dan Suhairi Marlina Samsudin, iaitu graduan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara UiTM. Pameran bermula 5 Disember hingga 13 Januari 2017 itu mengetengahkan sensitiviti pelukis terhadap pengalaman, budaya dan sifat kewanitaan menerusi karya yang dipamerkan. Penolong kurator pameran
Izzuan Ismail berkata, pameran ini bertujuan memberi ruang kepada golongan wanita menonjolkan bakat dalam menghasilkan idea kreatif selain interpretasi melalui lukisan. Memberi impak yang maksimal kepada karya-karya pelukis, terutama kaum hawa. Walaupun kita tahu tangan seorang wanita tu hanya menghayunkan buaian, tapi apakah tidak kalau dia hanya menghayunkan berus untuk berkarya dan visual. Pameran lukisan ini merupakan pameran pertama yang dianjurkan Galeri Shah Alam. Ia menggabungkan pelukis wanita bagi meluahkan karya lukisan yang mempunyai sifat kewanitaan menerusi imej visual bahan dan teknik luahan idea. Saya rasa puas sebab ia bukan sahaja mengenai saya seorang artis, tapi 7 orang wanita yang semuanya berbakat besar, dan bukan 7 wanita yang boleh membuat melahirkan karya yang daripada pelbagai media, tetapi juga dalam pameran ini kami membuat satu kelainan sikit, kami membawa anak-anak kami untuk sama-sama menghasilkan karya. Penganjuran pameran ini dapat memberi peluang kepada kaum wanita yang minat melukis untuk mempamerkan karya masing-masing. Dengan adanya pameran ni, dapat mencetus semangat untuk terus lagi berkarya. Mungkin setahun 2 kali untuk big show macam ni lah. Saya harap adalah pameran-pameran yang akan datang ada lagi lah buat macam gini kan, supaya generasi macam saya sendiri, saya pun tak pernah pergi, jadi bila mungkin generasi akan datang nampak, wah, rupanya galeri ni bukan sahaja macam benda yang mungkin orang nampak macam ni suram. Sebenarnya adalah satu perkara yang kata orang tu kita boleh dibanggakan. Pameran dibuka kepada orang ramai setiap hari bermula pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang. 2016 mungkin memberi senyuman kepada sesetengah penduduk, namun tidak kurang juga membawa cerita duka buat sebahagian penduduk Selangor. Isu penutupan loji rawatan air LRA dan pilihan raya kecil PRK Sungai Besar antara peristiwa penting yang tercatat dalam kalender negeri sepanjang tahun ini. Sebanyak 16 kes pencemaran air dicatatkan dari Januari sehingga November lalu menyebabkan penutupan LRA. 7 kes pencemaran dikesan berlaku di Hulu Langat dari Januari sehingga Februari. 8 kes pencemaran dikesan dari September sehingga Oktober lalu. Jun lalu, Adun Sungai Panjang Budiman Mohamed Zohdi menang PRK Parlimen Sungai Besar dalam pertandingan 3 penjuru dengan majoriti 9,191 undi. PRK itu diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Noriah Kasnon dalam nahas helikopter di Sebuyau, Sarawak pada 5 Mei lalu. Ogos lalu, rakyat Selangor menerima khabar gembira apabila Sultan Selangor, Sultan Sharfuddin Idris Shah diijab kabulkan dengan pembaca berita RTM, Nur Rashikin Abdul Rahman. Baginda selamat diijab kabulkan oleh Mufti Selangor, Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid. Meniti penghujung 2016, fenomena air laut pasang besar di pesisir pantai Selangor berketinggian 5.6 meter sekali lagi membimbangkan penduduk. Penduduk di Kelang, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam menerima tempiasnya. Dan baru-baru ini, peminat bola sepak Selangor dikejutkan dengan berita kemungkinan pasukan Red Giants menarik diri daripada saingan Liga Malaysia 2017. Ini sekiranya Persatuan Bola Sepak Selangor masih tidak mendapat suntikan dana sekurang-kurangnya 15 juta ringgit. Krisis dalaman FAS mengundang teguran Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Sekian saja sumbangan berita daripada RTM Selangor. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri.